Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam perkongsian perkara asas fardu ain, dan kepada adik-adik semua, insya-Allah pada hari ini kita akan masuk satu bab yang mana mungkin kita pernah dengar ataupun kita jarang dengar, iaitu tayamum. Apakah itu yang dimaksudkan dengan tayamum? Baik. Kalau kita lihat di dalam kebanyakan dalil, ini antara salah satunya iaitu dalil tayamum. Apa Allah Subhanahu Wa Taala berkata dalam surah Al-Maidah ayat nombor 6, Allah bagi tahu kita, jika kamu sakit atau dalam permusafiran atau kamu baru sudah menyelesaikan hajat atau kamu bersentuh perempuan, maka kamu perlu berwuduk untuk solat dan sebagainya. Tetapi contohlah kalau kamu tiada air untuk berwuduk, apa perlu buat? Maka Allah bagi tahu fatayammamu, iaitu tayamumlah. Okey, maka dalam ayat itu juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut kita nak tayamum dengan apa? Apakah bahan-bahan yang untuk kita tayamum? Iaitu dengan tanah debu yang bersih. Itu nombor 2. Okey. Kemudian juga alat-alat untuk tayamum itu yang saya sebutkan tadi, tanah, ada juga dalil selain daripada Al-Quran, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi tahu kita, wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Dijadikan bagi kita seluruh bumi tempat sujud. Maksudnya kita nak solat di bumi pun boleh, di masjid pun boleh, di mana-mana tempat saja yang suci. Wa ju'ilat turbatuha lana tahuran. Dan tanahnya pula bahan bersuci ketika ketiadaan air. Idza lam najidil ma'. Maksudnya di sini, adik-adik nak kena faham, tayamum itu kita gunakan kalaulah kita tiada air untuk berwuduk. Baik. Ini situasi. Okey, saya datangkan satu hadis yang mana bagi tahu kita tentang situasi sahabat ketika dulu kalau tak ada air dia orang buat apa. Ada satu ketika seorang sahabat dia berjunub, dia bermimpi. Okey, dia bermimpi, kemudian dia bangun tidur, so nak kena buat apa? Nak kena mandi wajib lah kan untuk solat subuh dan sebagainya. Tetapi tiada air. Okey, tetapi tiada air. Maka dia berjumpa dengan sahabat yang lain, dia tanya macam mana keadaan aku nak berwuduk, aku nak mandi wajib tapi tak ada air. Maka jawab sahabat yang lain, kamu tetap kena mandi wajib dengan air. Maka dia usahalah, maka dia mandi wajib. Okey. Dan pada ketika itu dia dalam keadaan kita panggil apa, ada luka pada badan ataupun sebahagian daripada badan dia. Maka dia mandi dengan air, maka setelah itu dia meninggal. Meninggal kerana apa? Sebab sakit air itu kena luka dan dia merebak dan sebagainya sehinggalah dia meninggal. Maka perkara ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, innama kana yakfihi, dia sepatutnya bertayamum saja. Okey, au ya'siba ala jurhihi, atau dia hanya balut tempat yang luka dia tu, okey, khirqatan, dengan kain, seperca kain. Thumma yamsaha 'alaiha wa yaghsila sa'ira jasadi. Kemudian dia boleh ambil debu, tepuk pada kain dia itu, kemudian anggota badan yang lain dia boleh kenakan air. Maksudnya di sini kita nak bagi tahu bahawasanya kalaulah ada kekangan, kalaulah ada sebab-sebab yang kita tak boleh kena air, maka kita boleh tayamum menggunakan debu. So ini situasi yang saya datangkan. Okey. Okey, secara keseluruhannya, maka kita dapat simpulkan bahawasanya tayamum itu apa, adik-adik sekalian? Menyapu debu tanah ke muka dan kedua-dua belah tangan dengan syarat-syarat tertentu. Itu secara keseluruhannya. Apa rukun-rukunnya? Okey, mestilah ada niat kan? Maksudnya setelah azan berkumandang, air tak ada, so kita cari air, tak ada juga, maka kita boleh bertayamum. Kita niat, sahaja aku tayamum untuk solat ini sekian-sekian kerana Allah Ta'ala. Okey, so itu nombor satu, rukun. Nombor dua, kita ambil debu tanah, sapu ke muka. Ambil debu tanah ke tangan, kemudian tertib. Maksudnya kena muka dulu, baru tangan. Okey, nanti saya akan terangkan secara detail macam mana kita nak bertayamum. Syarat-syarat tayamum. Kan? Seperti mana dalam dalil-dalil terdahulu tadi, mestilah tak ada air. So, kalau ada air, terbatallah tayamum. Idza wajadal ma' batalat tayamum. Kalau ada air, tak jadi tayamum tu. Keuzuran kerana sakit. Macam saya cerita hadis tadi kan, sahabat sakit, dia pergi mandi juga, kemudian dia meninggal. So, tak boleh macam tu. Kalau ada sakit, kita boleh gunakan debu saja. Air diperlukan untuk keperluan yang lebih penting. Yes.
Contohnya kita pergi hiking ke apa semua kan. Air kita ada botol tu just untuk minum je. Tak ada air lain dah untuk minum. Walaupun ada air, tapi air tu untuk kegunaan darurat, maka kita boleh tayamum. Dilakukan setelah masuk waktu, azan berkumandang baru kita boleh buat tayamum. Tak boleh tayamum dulu baru masuk waktu. Mengetahui arah kiblat yang sebenar sebelum tayamum. Okey, ini kita nak kena tahu arah kiblat. Menggunakan debu tanah yang suci. So yang ni kita nak kena cari tanah yang suci lah. Jangan kita pergi cari tanah yang ada tai kucing dan sebagainya. So itu tak boleh. Okey, so jelas itu syarat-syarat tayamum. Okey, baik. Sekarang ini kita akan lihat praktikalnya. Praktikalnya macam mana kita nak bertayamum. Okey, so adik-adik boleh nampak kat sini. Okey, zoom out sikit. Mungkin boleh zoom out sehingga nampak saya tak apa besar. Okey. Okey, kita ada kita panggil apa tu ni? Talam kan? Okey. So kebiasaannya kat kedai ada jual debu untuk tayamum ataupun kita boleh cari debu kat luar rumah kita pun boleh yang mana yang suci. So kita ambil, kita letak contohlah talam ni. Okey, ada 4 ataupun 3 cara yang kita boleh guna untuk tayamum. Yang pertamanya kita tepuk. Okey, kita tepuk tangan kita dengan debu. Okey, kita buat macam ni sikit, tak nak bagi debu banyak sangat. Kita basuh muka kita, gosok muka kita. Kemudian kedua belah tangan kita. Selesai. Itu cara pertama. Maksudnya tepuk berapa kali? Sekali saja. Muka, tangan, pergelangan tangan. Okey, sudah. Maka kita dah boleh solat untuk waktu itu. Itu cara pertama. Cara kedua, tepuk 1 kali. Okey, tepuk 1 kali, muka. Kemudian muka saja, tepuk 1 kali. Kali kedua untuk tangan. Apa beza yang pertama tadi? Yang pertama tadi hanya tepuk sekali, muka dan tangan. Yang kedua, tepuk 2 kali. 1 tepukan untuk muka, 1 tepukan untuk tangan. Jelas? Yang ketiga, ada banyak cara ni. Ulama bagi tahu ada banyak cara. Cara yang ketiga, adik tepuk sekali untuk muka. Okey? Tepuk sekali, tangan sampai ke siku. Yang ni dia banyak sikit anggota badan ni. Tangan sampai ke siku. Pun boleh. Tetapi ulama bagi tahu hadis yang mengatakan tangan sampai ke siku ni dia martabat dia lemah sikit. So yang paling elok kita pakai yang pendapat yang pertama tadi. Apa caranya? Tepuk sekali muka dan tangan. Itu saja untuk cara bertayamum. Baik, maka di sini saya sertakan QR sebelah sini. Okey, di tepi ni adik-adik boleh tengok ini adalah penjelasan secara detail. Mungkin lebih kurang 4 hingga 5 minit. Adik-adik boleh lihat cara penerangan ni daripada awal hingga akhir tayamum. Dan insya-Allah soalan-soalan untuk tayamum berdasarkan QR ini, video daripada YouTube ini. Itu sahaja daripada saya. Semoga bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.